Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Allah buat suatu kenyataan awal di mana pada masa waktu dan ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melaksanakan satu perpindahan daripada sebuah tempat yang mereka dah bina, mereka dah majukan, mereka dah buat pelbagai macam usaha. Usaha apa? Membawa iman dan amal, nak mengajak kepada orang membesarkan Tuhan, mentauhidkan Allah, tapi mereka tidak berjaya dari sudut mendapatkan tempat tu. Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana waftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga boleh dicari, mana nak sama Hajah Salwa pengacara seorang. Banyak hari antara hari, mana nak sama hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, mana nak sama Nabi Muhammad. Banyak umat antara umat, mana nak sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah dengan keberkatan dan kebaikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan. Alhamdulillah, pada pagi ini sebagaimana yang kita telah diberitakan tadi bahawa guru kita tidak dapat hadir kerana ada keuzuran yang melibatkan hal kematian. Itu Tuan Guru kita Ustaz Syed Nur Hisham, Masya Allah, Tabarakallah. Maka begitulah, ada beberapa masalah yang dihadapi boleh diatasi tadi. Dan saya pun hadir pada pagi ini bukan sebab kebetulan, ya, sebab takdir Allah. Takdir Allah. Kalau ikut tak boleh, memang tak boleh juga tadi tu. Saya pun ada kelas, tapi kelas online. 9 sampai 10. Jadi saya beritahu dah kat Kak Salwa, saya kata saya akan buat kelas online tadi di dalam masjid tadi dekat bilik tetamu. Habis saja di situ, masuk pula balik di sini secara fizikal pula. Masya Allah. Jadi begitulah. Betul lah tu kata Kak Salwa. Kalau nak saya ni apa dikira layak menggantikan Ustaz Syed Nur Hisham, memang tak layak pun. Sangat amat memang tidak layak lah. Ya, ilmu beliau dengan saya memang jauh langit dengan bumi. Jadi Hajah Salwa pun tak payahlah diulang-ulang sangat kepada guru-guru ni. Saya tak tahulah orang lain. Kalau kita boleh hadir, kita hadir. Tak boleh, memang tidak boleh lah. Kan? Jadi begitulah kehidupan kita. Yang paling penting pada masa kita boleh, kita raikan majlis ilmu itu. Ingat kelas sangat Al-Falah ni. Kak Salwa, marah Kak Salwa. Ini off record. Itu dia. Masya Allah, Tabarakallah. Pada pagi ini kita nak tengok macam mana kita masih lagi dalam mood hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya nak membawa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dan berkenaan. Kita dengar dan kita hayati dahulu, baru kita akan pergi kepada permasalahannya. Yang pertama dipetik daripada surah An-Nahl ayat 41 hingga 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Allah buat suatu kenyataan awal di mana pada masa waktu dan ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melaksanakan satu perpindahan daripada sebuah tempat yang mereka dah bina, mereka dah majukan, mereka dah buat pelbagai macam usaha. Usaha apa? Membawa iman dan amal, nak mengajak kepada orang membesarkan Tuhan, mentauhidkan Allah,
tapi mereka tidak berjaya dari sudut mendapatkan tempat tu lagi. Orang dah dapat, tempat belum diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah beberapa ruangan-ruangan tertentu, tapi taklah boleh bergerak bebas. Tak bolehlah nak buat apa itu ini yang diinginkan. Masih terhalang, masih terkawal. Sehingga menyebabkan kuasa besar orang-orang kafir Quraisy, mereka merancang kepada sesuatu yang amat dahsyat, yang amat hebat, iaitu nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah dah menyampai ke arah itu, yang kata Nabi Muhammad ini, para ibu ayah yang dirahmati Allah, baginda menyuruh orang-orang Islam, orang lain pergi dahulu. Dia nak pastikan apa? Orang lain selamat dan dapat berada dalam keadaan baik, berbanding dia nanti tunggu saat yang paling akhir tak mengapa. Ini yang kata pemimpin yang hebat ni. Dan beliau bukan sekadar pemimpin, memang pesuruh Allah tu macam itulah. Dia tak ada nak pentingkan diri dia, dia tak ada nak utamakan dirinya, sebalik dia utamakan orang lain dahulu. Hebatlah para ibu ya. Sifat diri Nabi ini sampai disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kita pernah baca ayat tu kan. Telah kami datangkan seorang nabi dan rasul yang mana dia tu seperti kamu, macam kita, tapi dia taklah macam kita dalam semua keadaan dan benda. Apa dia? Amat berat dalam hati perasaan dirinya memikirkan apa yang ditanggung oleh kamu. Ada ke orang macam tu, tuan-tuan dan puan? Kita ni kalau kita nak fikir, kita fikir diri kita sudahlah kan. Lebih-lebih sikit family kita. Tu kira okey dah tu. Ada orang, akulah, bini aku lantak dia lah nak buat apa. Kan? Ada orang dah berpeluang berkeluarga pun dia tak mau fikir lagi tentang keluarga. Tapi ada orang ni, dia bukan setakat fikir diri dia tu sikit, family dia lebih, lepas tu orang lain pula lagi lebih. Itu luar biasa punya kehebatan. Tapi Nabi Muhammad bukan fikir macam mana fikir pemimpin-pemimpin lain tu. Yalah, yang tu pun dah susah dah tuan-tuan dan puan. Yalah, fikirkan hal orang. Apa ni mereka ni dapat ke tak sampai bantuan, sampai tak lena malam ni duk fikir ni macam mana ni rakyat aku ni dalam keadaan baik ataupun tidak. Itu pun dah cukup baik. Tapi yang kata Nabi Muhammad ni, yang tu pun dia buat, tapi ada yang lebih dahsyat. Memikirkan apa punya kepercayaan mereka ni. Iman dan akidah ni betul ke tak betul? Itu level melampau dah tu. Ada ibu ayah duk fikir macam tu kepada anak-anak kita lah. Anak-anak aku ni macam mana iman dia orang. Itu kira dahsyat lah tu. Tak boleh tidur. Pergi gerak anak. Nak sila baca syahadat, mak nak dengar. Itu kira over sangat lah kan. Allahu Akbar. Tapi rasa kena buat gua hari ni. Bila melihat apa yang berlaku kat Melaka tu kan. Ya Allah, na'udzubillah. Ni, 2023. Bukannya tahun 1920. Ada lagi orang yang tak tahu macam mana. Kami mengakui bahawa Allah itulah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Lepas tu kawan ni pula sambung. Dia ni tak ada kemaluan lah, dia apa benda. Upload video, viral. Lepas tu disokong pula tu daripada remaja daripada Johor. 4-5 orang ada kat belakang sambil hisap rokok. Kami, tuan-tuan dan puan pun tengok. Saya tengok video tu bukannya rasa rasa geram, marah. Dan lagi satu duk terbayang, terfikir anak kita. Ya Allah, aku pun ada anak. Aku pun tahu mereka ni duk berkawan. Macam mana pahaman anak-anak aku nanti? Tapi itulah cabaran. Maka macam mana tadi disebut oleh Allah, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka diinaya, ditindas oleh musuh-musuh Islam. Hak yang duduk kat Melaka tu siapa duk tindas dia? Siapa yang duk pergi buat zalim apa kat dia? Kan? Macam mana kata kita ni, kalau kita ikuti kuliah pengajian, kalau ikut kaedah hak dewan ni, baru lagi ikut daripada hak dalam kan? Ni semua asal daripada dalam kan? Berhijrah ke sini, betul tak? Tu. Ada siapa buat zalim pun kat dalam ke, lepas tu kena pindah kat sini? Tak ada. Menempatkan di tempat yang lebih baik lagi.
Maksud saya, kalau daripada duk belajar sana sampai ke sini, tengok-tengok, Allah itulah Muhammad. Muhammad itulah Allah. Bahaya tak? Oh, bahayalah. Duduk dalam tu, percaya Allah tu Allah, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Masuk di sini, Allah itulah Nabi Muhammad. Pelik tak pelik? Itu contoh mudah lah kalau kita nak faham kan. Belajar macam-macam, patutnya lagi kenal Allah, lagi tak kenal. Dengan tak ada siapa ganggu, tak ada siapa kacau. Ini masa duk belajar dahulu, dipanggil apa? Al-harakat al-haddamah. Di mana kita akan menghadapi golongan-golongan yang diganggu oleh golongan yang menindas kita dari sudut pemikiran. Mereka menzalimi dari sudut pemikiran. Maksudnya ada pihak-pihak yang mereka ni, dia membawa ajaran yang macam tu, tapi ada pihak yang dia tak boleh tahan. Sebab yang cara macam ni cara yang diterangkan, Qul huwallahu ahad, Allah Tuhan yang satu tu susah. Allahus samad tu payah. Lam yalid walam yulad tu payah nak faham. Walam yakul lahu kufuwan ahad tu tak reti apalah maksud dia sebenarnya. Tapi bila diberitahu Allah tu Muhammad, ayat ni yang paling senang. Tu. Itu dia panggil ujian. Maka apa yang berlaku, kami akan menempatkan orang yang diinaya itu tadi, mereka di dunia pada tempatnya yang lebih baik. Maka sudahlah wahai Muhammad, misi dan visi kamu berada di Mekah telah pun habis dan tamat. Walaupun hakikatnya tak habis lagi. Misi ini perlu diteruskan di tempat yang lain, iaitu bernama Yasrib. Maka keluarlah mereka. Dan Nabi Muhammad orang yang terakhir bersama dengan sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, dan ada beberapa orang lain lagi, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Fuhairah, dan ada juga juru pandu mereka daripada kalangan orang bukan Islam yang juga turut bersama dalam ekspedisi tersebut. Mereka keluar pada akhir bulan Safar. Diriwayatkan dalam Sirah Ibn Hisham, dalam Ibn Kathir dan macam-macam lagi, menyebut mereka bertolak pada 27, 28, 29 bersembunyi di sebuah bukit yang bernama Thur, yang berdekatan dengan kota Mekah tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Bermalam di sana para ibu ayah dalam keadaan yang amat suka, susah dan payah, takut. Ya. Maknanya cerita hijrah ni cerita susah dan payah lah. Berbanding dengan setahun sebelum itu berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebuah perjalanan yang lagi jauh ya daripada Mekah dan Madinah. Daripada Mekah Isra hingga dibawa ke Palestin, Masjidil Aqsa, lalu di Mi'raj bawa naik ke langit dengan berkenderaan khas yang laju, iaitu Buraq namanya. Kenapa dalam peristiwa hijrah yang sama Allah tak bawa Buraq tersebut? Apa Buraq tu nak kena sewa ke? Nabi Muhammad nak kena buat satu permintaan ke? Tak ada. Bukan sebab itu. Kita pun semua tahu perjalanan Isra wal Mi'raj ni senang ke susah para ibu ayah sekalian? Itu soalan tu. Peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku kat Nabi, senang ke susah? Bunyi macam senang susah. Tak tahu mana satu. Tak yakin. Ustaz-ustaz ni macam tu. Kang kata betul, kita salah. Kalau aku kata salah, kita betul. Jadi saya tanya, perjalanan tu senang ke susah? Yang tu jawapan yang betul. Senanglah. Keluar selepas Isyak, kembali sebelum subuh. Tapi hasilnya susah. Apa hasilnya susah? Ramai orang murtad. Ramai orang tak terima. Kan susah? Berbeza dengan hijrah. Senang ke susah? Baru dapat tu, nampak dah. Kalau jawab senang juga memang tak faham lah tu. Memang nak kena bagi air penawar lah ni. Susah. Tapi hasilnya berbeza. Dia ada satu demi satu rentetan nak boleh sampai masuk itu dan ini, yang akhirnya disambut oleh penduduk Yasrib. Apa dia? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina man da'a lillahi da'.
Oh, yang ketuk kompang, yang apa, suka dia. Yang nak menyambut datang sebut sila Nabi Muhammad masuk rumah aku pun ada. Aduh, yang susah dapat pula kesenangan. Tapi lambatlah. Pepatah Melayu kita kata apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu. Subhanallah. Begitulah. Kita ada anak-anak cucu kan. Kalau mereka kata nak pergi sekolah ni susah. Betul lah tu. Nak belajar payah, ada exam. Bagi je semangat para ibu ayah sekalian. Pergi. Belajar. Memang begitulah. Nak dapat sesuatu yang baik dalam mata pelajaran, dalam keputusan. Memang kena bersusah-susah dahulu. Jumpa cikgu, kena ada group study, buat homework. Itu semua benda senang ke susah? Benda susah. Yang paling senang ialah apa? Tak payah pergi sekolah. Betul. Tak payah pergi sekolah, tak payah solat. Kau bangun pergi kat meja makan dapur dah ada. Lepas makan minum tinggal. Tak payah basuh, tak payah kemas. Lepas tu tengok TV, main game. Lepas tu kau nak buat apa kau buatlah. Yang tu yang paling senang kan? Tapi yang mak duk apa beletir ni. Nak lepas makan ni basuh lah. Aku duk tunjuk berapa kali dah. Tu sabun ada tepi tu. Engkau ni dia mula sampai bila? Mungkin sampai 13 tahun, sampai 14 tahun. Tak reti-reti lagi. 15 tahun mungkin baru dia dapat kesedaran dan keinsafan. Bila dia pergi bersekolah berasrama, dia masuk universiti. Balik-balik tu nampak beza. Kan, yang tu yang ni tersusun apa, Assalamualaikum. Lepas makan basuh, training. Itu beza dia. Itu. Maka berbalik kepada apa yang kita kata tadi. Maka katanya Allah, kami akan menempatkan mereka di dunia pada tempat yang baik. Yakni apabila sampai di sebuah tempat yang bernama Yasrib. Masya Allah, tabarakallah. Apabila mereka dalam perjalanan yang bermula daripada 1 Rabiul Awal pada tahun pertama hijrah itu. Iaitu mengambil masa sehingga 7 ke 8 hari. Diberitakan sampai pada 8 Rabiul Awal hari Isnin di Quba. Ini menurut sejarah yang benar. Jadi macam mana dikatakan hijrah itu pada setiap kali awal Muharram? Atau awal Muharram tu suatu pengiktirafan dari sudut kalender. Kalender yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang betul lah kan? 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahu baru Islam hijrah. Atau dia punya lirik tu dah ada dah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tu bunyi tu best. Kan, Masya Allah. Hanya nak mengenangkan perkiraan tahun baru itu diambil daripada awal Muharram. Sejarah sebenarnya bertolak akhir bulan Safar. 27, 28, 29. Duduk 2-3 malam dekat sana, barulah menuruni daripada bukit, menelusuri jalan persisiran pantai. Dikejar orang yang bernama Suraqah bin Malik, menghadapi masalah apabila dalam perjalanan. Semuanya cerita susah para ibu, ayah sekalian. Bila sampai di sepadan Quba, dah ada dah orang Islam yang duk sebelum itu datang kepada Nabi, berurus niaga, bertemu, berjumpa sanak saudara. Maka mereka kata ada dengar satu agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan membawa agama yang baru. Dia telah membawa agama yang telah pun dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dahulu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi Muhammad ni bukan orang baru. Dia adalah seorang Nabi dan Rasul seperti mana Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Dan dia berada di atas jalan yang benar. Bukan dia benar tu semata-mata sebab dia, tapi sebab dia menerima wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah Tuhan yang Al-Aziz, kuat, gagah perkasa, dan Ar-Rahim, sayang kasih kepada hamba-hambanya. Apa tujuannya? Litunzira qauman ma unzira abahum, untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum ni tak pernah lagi diberi peringatan oleh datuk nenek dia, mak ayah dia. Dia tak pernah dengar lama dah.
maka mereka ghafilun, jadi leka, jadi alpa dan jadi lalai. Surah apa tu para ibu ayah? Surah apa? Ni macam-macam pernah dengar. Surah apa? Surah Yasin lah. Allahu Akbar, slow sangat ni. Maka sebab apa jadi macam tu? Sebab selepas daripada ketiadaan Nabi Isa AS, kan usia baginda Allah izinkan sampai usia 33 tahun, lalu Allah gaibkannya. Jadi tempoh di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad nak lahir tu berapa jauh? Tuan-tuan dan puan-puan, 600 ke 700 tahun sebagaimana riwayat Al-Bukhari menyatakan demikian. Itu baru lahir, bukan jadi Nabi dengan Rasul lagi. Baru lahir. Selepas tu usia 40 tu, dah dia pun bergelombang tengok dan lihat masyarakat sekeliling. Apa jadi, apa berlaku, barulah dia pun nak bersuara. Tu. Sebab apa? Itulah keadaan yang terpaksa ditempuhi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni dikatakan dia berubah sikit dia punya sikap dia bila masuk usia 30 tahun. Masa tu dia tak berapa lagi sangat lagi. Dia macam biasalah. Macam biasa, orang biasa terlibat dalam apa dunia remaja, kanak-kanak. Tapi ya, nampaklah perbezaan diri dia tu. Tapi bila dia usia 30, dilihat dia macam lebih menyendiri, dia macam duk berfikir. Lepas tu dia bersunyi-sunyi, dia pergi naik ke sebuah bukit yang hari ni kita kenal namanya dengan Jabal Nur. Bukit tu bukan nama Jabal Nur pun asalnya. Nama bukit je lah. Tapi oleh kerana mengambil sempena daripada kedatangan wahyu pertama oleh Jibril AS, menyampaikan wahyu surah Al-Alaq itu, maka diistilahkan bukit itu bercahaya, kerana cahaya Al-Quran yang menyinar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikenali dengan Jabal Nur. Di tempat sebuah ruang namanya Al-Hiraq, Gharul Hiraq, gua Al-Hiraq yang sangat sempit dan kecil, untuk Nabi Muhammad menyendiri, berfikir-fikir. Kita boleh tuan-tuan dan puan sesekali, bukan selalu, mengikut tabiat, iaitu kita kadang-kadang kena keluar daripada tempat yang kita biasa duk ada ni. Buat muhasabah, buat training leadership. Itu yang orang duk buat macam tu. Macam Nabi Muhammad, dia pergi duduk kat situ, dia kalau kita pun pergi naik, memang boleh nampak kota Mekah kat bawah tu. Jadi dilihat dia tak tahu nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa tu, pergi menyendiri. Melihat umat ni. Ya Allah, bila mereka ni hidup ikut suka apa nak lakukan, tak ada satu undang-undang, menyembah ikut aku suka apa benda nak buat. Aku ni nak kata macam mana ni, ya Allah. Tapi dia nak buat pun, dia pun tak ada lagi satu ilmu yang Allah bagi daripada Al-Quran. Jadi nak tegur macam mana? Dipanggil apa? Dia beruzlah, menyucikan diri. Apa lagi satu? Dia panggil berkhalwat. Tu, menyendiri. Tapi masalah perkataan khalwat tu masalah hari ni. Dua orang pasangan ditangkap berkhalwat kerana mereka tidak punya ikatan yang sah. Tu. Berkhalwat tu perkataan yang mulia tau. Dilacurkan di kemudian hari ini. Sebenarnya orang yang berdua-dua tidak ada ikatan tu, itu bukan berkhalwat, itu merenda. Itu perkataan yang lebih sesuai. Dia daripada perkataan Tamil, una renda. Una satu, renda dua. Berdua-dua merenda. Jadi berbalik kepada apa yang berlaku tadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah sampai ke Quba pada 8 hari bulan Rabiul Awal, duduk 5 hari, tuan-tuan dan puan. 8, 9, 10, 11, 12 hari bulan Rabiul Awal. Dalam tempoh 5 hari itu, macam-macam isu. Nabi Muhammad diterima kehadirannya dan para sahabat, mereka nak bersedekah, berwakaf. Tetapi dalam riwayat beritahu Nabi Muhammad tidak menerima sedekah dan infak. Sebaliknya Nabi membayar harga dan nilai. Tuan-tuan dan puan jangan anggap kata Masjid Quba tu macam tak ada nilai, dapat percuma. Tidak. Dia banyak tempat tahu. Masjid Nabawi tu pun sendiri. Itu semua hak milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikatakan dia nak suruh orang buat amal, tapi ada benda yang Nabi tak terima. Sebab apa agak-agak tuan-tuan dan puan, bila mana Nabi tak mau terima dalam bentuk sedekah infak walaupun orang nak bagi?
Sebabnya bila beri dalam bentuk yang macam tu, bukan hak milik kita. Tapi bila kita beli, dia jadi pemilikan kita. Bila pemilikan kita, ikut suka kita lah, kita nak buat apa. Maknanya Nabi Muhammad ni dah ada satu planning yang beyond of kita punya apa ni keadaan, ya, subhanallah. Supaya orang kemudian ni dia tak akan mudah kata-kata Nabi Muhammad ni hidup atas sedekah, belah kasihan orang. Kata-kata itu sebenarnya menghina. Sebab tu kita ada nilai diri, kita tak mahu duk hidup ni atas sebab belah kasihan orang selama-lamanya. Kita ada keupayaan, kita ada maruah, moving forwards. Kita terus ke hadapan. Move on. Oh tu. Apa lagi? Let it go, let it go. Apa? Tu. Subhanallah. Biarkan. Apa yang nak jadi, kita tempuh. Subhanallah. Para ibu ayah, ayah saya meninggal usia 12 tahun. Mak saya masa tu baru 40 tahun. Ke 40 tahun ni apa? Siti Nurhaliza kah? Era Fazira tua dah. Lebih kurang macam itulah, ya. Maksudnya masih segar bugar, kuat, 40 kan. Steady itu ini, aktif. Maka saya masa tu baru 12 tahun. Jadi adalah orang duk tanya, nak ke ada dapat ayah baru? Kita dah manalah aku tahu kan. Ikut suka dia lah nak menikah dengan siapa. 3 orang laku sungguh mak aku. Nak masuk Minang. Dia kata minta maaf lah, saya bukan tak nak. Dia kata saya dah habis dah masa saya bersama dengan suami, sekarang saya ada benda lain nak fokus. Tu. Tak puas hati lagi datang pula orang lain. Kawan-kawan dia lah. Kahwin lah, kau ni duduk seorang. Dengar yang nak masuk Minang, kau tu tua dah. Tapi harta dia banyak. Nanti tak lama dia matilah. Astaghfirullahalazim. Ni kawan-kawan ni. Mak saya kata aku tak mahu. Bukan masalah dia kaya ke dia apa. Sebab bila dah bersuami, kita nak kena bagi satu perhatian pula. Mak saya jawab. Kau tu saya apa benda pun tu. Oh, itu komitmen. Apa benda saya tak tahu. Tanya-tanya dia. Jadi dia kata saya ni nak membesarkan anak saya, nak menyengolahkan dia, nak bagi dia menuntut ilmu. Kan. Padahal saya seorang, dia bukan ada adik-beradik pun. The only son of the night. Jadi tapi memang dia buktikan betul. Dia aktif penduduk masjid surau. Kira orang punya payah tak ada masa lah untuk nak ni. Yang saya tahulah begitu, alhamdulillah. Jadi macam bila saya dah habis belajar, bekerja, berkahwin pun, bila kita hubungi dia, Assalamualaikum mak, apa ni? Engkau ni hantar telefon aku waktu ni, aku tengah duk dengar Radio Hakim. Engkau ni jangan, waktu ni aku ada program dengan TV Al-Hijrah. Aku waktu ni ada pengajian di masjid ni. Bila kita dengar tu, suka tak? Macam tu lah saya nak tuan-tuan dan puan kalau dah kesorangan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak sorang-sorang. Bila nak balik? Yang tu memang masalah. Bayangkan ibu, saya berpisah dengan dia selepas saya masuk tingkatan 1. Masuk pondok lah, pergi luar negara lah, apa sampai dah kita menikah kahwin pun duduk tak dekat dengan dia. Bayang dia Selangor ni dengan Perlis. Tu. Jadi akhirnya tahun 2019 tu masa dia jatuh sakit kanser lah, tapi masih duduk segar bugar lagi, dah diketahui. Tu. Dia kata aku rasa aku tak boleh duduk dah, sebab engkau pun dah lama dah duduk ajak aku kan. Aku nak pergi duduk rumah kau, aku tak nak balik-balik dah. Maka datang tu tak sempat datang ke rumah pun ibu. Pergi ke hospital terus. 2 bulan saja. Bulan Ramadan dan bulan Syawal saya jaga dia. Jadi meninggal dunia lah. Akhir 2019. Jadi saya fikir mujuk, bukanlah kata suka mak meninggal tu. Sebab kan lepas tu COVID kan. Jadi kita ya Allah itu kalaulah dia jadi hal pada masa 2020-2021 lagi susah dan payah. Jadi keadaan tu diatur oleh Tuhan ni nampak senang dan mudah, alhamdulillah. Itulah sedikit perkara ibu.
Jadi berbalik kepada hal tadi, maka apabila Rasulullah SAW ada menunjukkan satu value terhadap dirinya nak menjaga maruah diri, maka itu amat dihormati. Sehingga membina penempatan, membina masjid pun diusahakan sendiri. Membuat masjid Quba itu, masjid yang pertama. Subhanallah. Mereka ditempatkan di tempat yang baik. Sehingga Rasulullah dilihat mengangkat batu yang besar terhoyong-hayang, orang nak menolong. Rasulullah pergilah berehat dulu. Sian tengok tuan. Dia kata terima kasih lah. Kenapa? Kami nak tolong. Dia kata begini, batu lain banyak lagi, kau orang pergi angkat. Aku angkat yang ni. Apa? Leadership, tuan-tuan dan puan. Dia bukan datang buat program gotong royong. Saya merasmikan gotong royong. Lepas tu dia belah pergi tempat lain. Yang tu pemimpin mana saya tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Patutnya you turun padang, you buatlah sendiri, sama-sama. Sampai habis, makan, minum. Siapa orang kata, bila kita punya pemimpin ni nak balik ni? Aduh, masalah juga dia ada. Kita pula nak kena kontrol. Sekarang ni tak ada kena mengena kontrol, tak kontrol. Masing-masing ada kerja, masing-masing buat sudah lah. Macam mana kita datang majlis surau, kuliah pengajian, kita datang awal, kita lah datang awal. Jangan duk menjeling ke orang datang lambat. Ku datang awal. Datang pun lambat. Tak ada. Yang datang awal, tak ada apa satu mulia. Siapa yang datang lambat pun tak ada apa satu hina. Yang datang awal, dapat awal lebih banyak. Yang datang lambat, dapat sikit daripada yang datang pada lebih awal. Jangan yang datang awal, dia pun tak faham apa benda tajuk ceramah ustaz ni hari. Yang datang lambat pula boleh faham. Yang tu sudah upside and down. Ada tungin terbalik jadinya. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjukkan keadaan yang seperti itu. Lahir bayi pertama hijrah. Kalau ibu pernah dengar siapa nama dia? Saya tak pernah dengar lah tu. Kan dalam masa Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar duduk kat atas bukit, siapa yang membawa makanan? Sayyidatina Asma binti Abi Bakar waktu itu sedang mengandung. Syarat mengandung. Masya Allah. Maka dia pun ikut turut serta dalam hijrah itu. Lahir bayi pertama hijrah yang bernama Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Maka Sayyidatina Asma dibawa pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, doakan anak ini. Di waktu itu macam-macam Nabi tunjuk. Buat tahnik, cukur rambut, buatkan akikah. Ni, at that time, tuan-tuan dan puan bayangkan. Maka kita pun pada hari kita buat juga macam tu. Nasihatkan anak menantu kita. Saya dulu, mak saya memang benda macam itu dia rimai awal-awal. Kau ni bini kau dah mengandung, esok dah lepas 7 hari dah dapat, make sure you buat ni tahnik, cukur rambut, buat akikah. Jangan duk cakap-cakap banyak, tak boleh. Kita mak Allah. Kena macam itu kan. Okey mak. Okey tu pun tak sure lagi. Tapi bila ada reminder yang macam tu, menjadikan kita alert. Yang kemudian hari ini dia tidak jadi macam tu. Kesian, baru 7 hari nak cukur rambut. Tuan-tuan dan puan, kita pun tak ada buat sebenarnya sebab benda tu susah. Tapi buat sebab kerana ada satu sunnah yang menjadi amalan suruhan. Anak saya tak cukur rambut Pak Ustaz. Elok je tumbuh. Bagi cakap macam itu pula. Tuan-tuan dan puan tahu tak rambut yang keluar bersama bayi tu, dia keluar sama darah. Najis. Itu antara sains punya ni, teori lah. Tapi Nabi Muhammad dia tak cerita topik-topik sains tu. Itu kemudian hari punya cerita. Itu contoh. Dan kita menyembelih tu kerana apa? Kerana bersyukur. Atas apa? Allah bagi izin budak tu keluar hidup. Walaupun dia keluar tu mati, dapat hari pun disuruh buat juga. Sebagai tanda syukur, kita dapatlah juga zuriat, tapi sekejap saja. Walaupun sekejap, tapi kalau dia tak akil balik lagi, dia mati, dan sudah tentu satu simpanan yang sudah berada di syurga. Tapi nak buat macam mana dah? Dah buat akikah ke? Akikah apa? Anak aku mati. Sudah dah. Sebab apa kita tak belajar benda-benda macam itu tau. Dan information kepada kita tu mungkin tak apa nak sampai. Na'udzubillah min zalik. Apa lagi ni? Tahnik lah apa semua itu ini. Semua benda-benda tu susah.
Di tangan saya ni dah 150 kepala budak dah ikut pengalaman saya lah. Cukur rambut. Tu. Sajalah kita share kan. Benda-benda macam ni. Tapi ada yang tidak mau buat. Dia tak nak buat cukur saja dulu. Buat tahnik. Akikah nantilah ustaz sebab kami tak plan lagi macam mana undangan dan jemputan. Yang tu yang susah tu. Undangan dan jemputan. Dan acara. Sebab kami nak buat ni bunga ni. Lepas tu nak letak ni atas ni. Lepas tu tepi tu nak kena ada buaian. Lepas tu nak kena ada kumpulan marhaban daripada Masjid Al-Falah. Dia orang ni pun sibuk kerana yang payah nak booking dia. Yang tu yang jadi payah. Tempat-tempat anak saya senang. Very simple. 2 di Kelantan buat kuzi kambing. Kuzi kambing. Ya Allah. Dia orang apa? Roti jala dengan roti bulat telur. Roti bulat yang kecil-kecil tu. Cicah makan selawat pun settle. Tak payah apa-apa benda itu ini. Yang paling senang anak nombor 4 terakhir. Ini bayi PKP. Dah PKP tak pergi mana? Tak ada benda nak buat. Dapat anak. Kan tak ada benda nak buat dapat anak. Sebab tu nama bayi PKP. Masya Allah. Lagi senang. Jadi mak mertua saya masa tu ada. Mak saya dah meninggal dah. Dia kata kau nak buat akikah ni macam mana ni. Tak ada apa macam mana. Masa tu kebenaran longgar dah bagi sikit. Cuma tak boleh buat majlis. Kita buat masak. Pergi bungkus bagi kat jiran-jiran. Lagi senang. Ustaz bila dapat anak? Tak tahu pun isteri mengandung. Adakah aku bini aku nak mengandung? Nak beritahu kat kau? Tengok tuan-tuan dan puan. Kita nak selesaikan masalah tu. Macam mana tadi dia lah. Kalau Saidatina Asma tadi. Allah baru sampai daripada Mekah. Gila betul nak buat yang tu buat yang ni. Tak ada. Ungkapan itu tidak ada. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nabi Muhammad doakan kepada Abdullah bin Zubair. Ya Allah, pandaikanlah budak ini dengan fahaman Al-Quran dan hadis. Dan berikanlah dia kepahaman agama. Masya Allah. Maka pada hari yang ke-12. Mereka keluar daripada Quba. Sebab apa? Allah dah perintah. Hari apa tuan-tuan dan puan? Hari apa? Tak dapat tangkap lagi. Aku bagi tahu dah tadi. Hari Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Berapa bulan? 12 Rabiul Awal. Ni saya duk cerita dia punya sequel dia ni. Perjalanan tu. Macam kita pun duk berada nampak tau. Maka daripada Masjid Quba tu nak pergi ke kampung Bani An-Najjar. Di mana kampung Bani An-Najjar tu ibu? Ayah? Itulah Masjid Nabawi pada hari ni. Oh, wow, iya ke? Tengok ni muka ni 5 kali dah umrah ni. Habis tu ustaz-ustaz tu dia cerita benda. Kan? Pergi di sana. Dalam perjalanan Quba ke Masjid Nabawi pada hari ni berapa kilometer tuan-tuan dan puan? Tak jauh pun, 5 ke 6 kilometer je. Kalau daripada Mekah, Yasrib, 400 ke 500 kilometer. Lebih kurang Masjid Al-Falah ni ke mana? Ke ni kampung ni Ustaz Yusaini. Kan? Pernah pergi sana kan? Jumpa Hajar Salwa makan kat restoran Kli. Tu. Apa dia? Restoran ikan keli, Kanga boleh. Dahsyat you. Pergi yang ni kaki rombongan ni. Jumpa kat sana. Itu. Jadi daripada Masjid Quba ke Masjid Nabawi 5-6 kilometer je. Jauh ke dekat tuan-tuan dan puan? Betul. Mujur jawab dekat. Kan. Kalau orang biasa jalan kaki dekat je sebenarnya. Tak sampai 1 jam pun kalau berjalan tanpa henti. 1 kilometer 5 minit tuan-tuan dan puan. Tu. Bagi orang yang bukan stamina hebat, biasa-biasa. Jalan biasa-biasa 5 minit 1 kilometer. Tapi kalau pemalas 1 kilometer boleh jadi 1 jam. Betul. Ini saya tahu benda-benda macam ni. Saya belajar dengan abang ayah saya. Dia suka ajak saya dulu big walk Malay Mel. Tahun-tahun 95, 96, awal 2000 ada lagi. KL Marathon saya masuk. KL Tower Ton 3 kali. Tu KL Menara Kuala Lumpur tu.
Daripada bawah ni naik sampai atas 2,552 anak tangga. Sonok ibu. Itulah kita punya pengalaman lah hidup. Ini aku tak larat lah. Aku tak larat lah. Semua tak larat. Ya sekarang tak larat lah. Masa muda-muda tu maksud saya. Masa tu kita muda belia kuat. Sonok kita join aktiviti macam tu. Saya lawan dengan Yufang. Kenal? Tak pernah dengar nama dia. Berlumba jalan kaki, lumba lari negara. Tapi saya buat 1 jam 15 minit. Daripada bukit tu naik ke atas. Dia buat 15 minit. Aku kata dia ni orang ke apa ni. Laju sungguh. Dia masa lari bawah bukit naik atas bukit tu okey lagi. Masa nak naik kat menara tu, nak naik tangga tu. Mula duk pegang pemegang yang ada tu. Tapi alhamdulillah sampai dekat restoran berputar kat atas. Sampai-sampai ya Allah bestnya. Tapi kaki lenguh lah. Tapi bila kita ada pengalaman macam itu, kita rasa satu kelebihan. Jadi berbalik kepada tadi Nabi dengan para sahabat. Bila mana mereka bertolak waktu itu dah tengah hari. Sampai di kampung Bani Salim Ibn Auf. Yang mana ketua penduduk tu pun dah masuk Islam. Ramai orang Madinah dah masuk Islam dah. Sebab mereka dah pergi dulu ke Mekah. Berurusan menganut agama Islam tu. Mereka balik. Nabi pun ada hantar sahabat-sahabat pergi mengajar agama dan sebagainya. Maka mereka yang dah tahu kedatangan dan ketibaan Nabi ini suka. Nabi Muhammad kata hari ini kita kena melaksanakan solat fardu Jumaat. Aku nak tunjukkan kaifiatnya pada hari ini. Sedangkan solat fardu Jumaat itu dah syariat sebelum tu lagi dah ada. Tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Keadaan dan suasananya tak sesuai. Adalah keadaan mudarat. Itu yang jadi iktibar pada masa kita duduk dalam COVID lalu. Suasana wabak tu tak boleh. Kerana apa? Keadaan tu tak dibenarkan. Waktu Nabi tu memang suasana tu tak mengizinkan. Maka walaupun dalam perjalanan yang tak berapa jauh itu penat letih tak larat, maka kita nak laksanakan solat fardu Jumaat. Nabi tunjuk macam inilah tata cara berkhutbah, 2 khutbah, diterangkan rukun-rukunnya. Semua at that time berlaku. Tuan-tuan, penting mendengar khutbah ni sebab mendapat fadilat. Saya tak apa nak cakap kepada perempuan sangat. Sebab kalau kita tidak memerhatikan betul-betul, akan jadi masalah. Macam mana di Masjid Sungai Ramal 23 Jun yang lalu. Dapatkan isu tu yang viral, mereka kena solat zuhur balik. Sebab apa? Sebab khatib yang menyampaikan khutbah tu tertinggal 1 rukun saja. Hanya kerana tak mengingatkan orang kepada taqwa. Saya tak tahulah sebenarnya kalau khatib ni dia baca keseluruhan the whole text, tak akan ada kesilapan. Ni yang jenis-jenis mungkin dia tak berapa nak study sangat, lepas tu dia pun tengok lebih kurang itu ini, memang akan jadi masalah. Jadi masalah yang lain, kenapa jemaah tak tegur dia masa itu? Boleh tegur tau. Yang tak boleh ni bercakap-cakap ketika khatib khutbah. Itu je. Itu yang mengurangkan pahala. Jangan berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Walaupun kamu kata kepada kawanmu itu yang sedang bercakap-cakap, diam, khatib sedang berkhutbah. Nescaya hilang pahala Jumaatmu. Itu orang yang sesama duduk di bawah. Ataupun orang itu sedang buat benda yang dah lara, leka. Apa antaranya selain daripada bercakap-cakap, bersembang ni, tidur-tidur. Tidur. Bangun. Khatib sedang berkhutbah. Pun hilang pahala Jumaatmu. Dia yang tidur tu memang dah hilang dah. Jangan kau menghilangkan lagi pahala kau. Itu. Subhanallah. Jadi, bila dah itu jadi masalah, dah orang habis semayang, balik makan nasi tomato lah, perkena nasi biryani, semayang asar, makan keropok leko, dia tengok sampai 1 surat. Surat perkeliling. Siapa yang tadi semayang Jumaat di Sungai Ramah, hendaklah semayang zuhur balik 4 rakaat qadha. Gila tak gila? Gila lah kan. Itu bahasa yang mudah lah saya nak faham kan. Buat anaya ke orang macam tu. Sebab apa? Tak cakna masa awal-awal. Dia boleh tahu kita tegur khatib. Sebab tu kita nak kena alert. Yang rukun-rukun ni dah settle. Tuan, tadi tuan tak sebut puji-puji Allah. Tuan tadi tidak selawat. Tadi tuan ni tak baca Quran. Tadi tuan ni tidak menyeru kepada iman dan taqwa. Tuan tidak tadi baca doa apa. So kita kena tahulah dia punya syarat-syarat itu.
Kalau kita pun nak duk dengar pun tak tahu. Entah aku tak tahu. Aku kira datang je. Apa jadilah ini hari. Kan. Itu masalah fardu ain. Maka Nabi Muhammad tunjuk pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad memulakan khutbahnya menyeru, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, buatlah persiapan untuk mati. Kerana kita akan bawa bekal kembali di hari akhirat kelak. Itu kenyataan pertama dalam khutbah Jumaat pertama yang berlaku pada tahun pertama hijrah. Inilah sejarah solat fardu Jumaat. Dan masjid itu pun dinama Masjidul Jumaat. Tuan-tuan apa pernah pergi? Memang tak pernah pergi lah tu. Tak jauh daripada Masjid Nabawi. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan ni hanya tahu pasal kurma saja, memang teruk lah. Masjid pertama di hari Jumaat tak tahu. Ustaz, saya ada tahu satu restoran nasi unta. Orang lain tak tahu. Saya je tahu. Jadi kita tanya ni, apa sejarah yang ada keliling Masjid Nabawi tak tahu. Restoran unta, nasi arak unta dia tahu. Di sini kedai emas terbaik dia tahu. Apa nama sejarah Islam ada tak reti. Kita kata ni, jom kita pergi ni. Dalam Masjid Nabawi ni ada library. Dalam library ni tersimpan macam-macam khazanah. Oh iya ke? Masa bila Ustaz pergi? Masa bila? Lepas mayar tu pergilah naik. Yang ini kira duk pergi cari shawarma lah, chai lah, teh tarik lah. Itu yang nak jumpa tu. Ais krim kat sini sedap Ustaz. Orang lain tak tahu. Saya je tahu. Jadi macam mana nak jumpa? Kita pergi dengan orang tak apa betul. Jadi dapat benda tak apa betul lah. Sayang tuan-tuan dan puan, rugi. Pergi sekali lagi. Pergilah dengan siapa-siapa pun. Tapi orang yang memimpin kita tu biarlah orang yang tahu. Kalau saya pergi, kita akan ambil kesempatan. Biar dalam tempoh 10 hari, 2 minggu tu berpenat, berletih betul-betul benda yang kita dapat. Macam-macam. Rugilah kita pergi 2 minggu, tidurlah hotel, makan minum sedap, ajak program kat Majlis Haram pun tak nak, tawaf sunat pun tak mau. Tak ada, saya memang datang ni untuk berehat-rehat je dia kata. Nak berehat-berehat dia kata. Astaghfirullahalazim. Habis 10,000 20,000 nak berehat-berehat dia kata. Amat rugi. Maka tadi Nabi Muhammad memesankan begitu. Sebab apa? Kita akan bakal mati, kita akan bakal kembali menghadap kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan, semalam ramai sahabat-sahabat kami, para guru ini terkesan dengan pemergian Dr. Muhammad Sabri Awang, yang merupakan pensyarah USIM, meninggal dunia ketika mana sedang menyampaikan kuliah subuh. Walaupun di sudut yang lain ni ada pihak yang mengatakan kenapalah tak buat CPR lah menyelamat. Saya fikir para jemaah panik juga tu. Panik. Dia jadi macam 2016, tak jauh daripada surau Ittihadiyah tu, seksyen 9 juga. Surau Khalid Al-Walid IPK. Saya duduk berceramah juga di situ. Ustaz Zaid bin Hashim. Masya Allah. Yang tu kuliah maghrib. Yang semalam ni kuliah subuh. Yang Ustaz Zaid tu lebih kurang macam tu. Bagi salam, puji-puja Allah, selawat Nabi, seru orang kepada iman dan taqwa. Lepas tu tiba-tiba jatuh kat meja pengajian. Ya Allah. Kematian yang cukup dicemburui. Ramai tuan-tuan orang Malaysia kata Allah bagi kelebihan. Pegawai KWSP meninggal dunia selepas solat duha. Yang dekat PJ ke depan PPUM tu. Macam tu punya ada orang tahu. Doktor apa benda ni, isteri kepada doktor yang UIA tu meninggal dunia selepas solat duha lepas baca suratul kahfi. Lupa saya nama beliau. Masya Allah, dahsyat. Ustaz Hazli Musa mati dalam keadaan solat di dalam Masjid Raudhah, dalam Masjid Nabawi di kawasan Raudhah. Ramai tuan-tuan orang Malaysia ni Allah bagi kelebihan yang dahsyat-dahsyat, hebat-hebat. Allah SWT tunjuk kepada kita. Muazzin surah Alam Megah ketika sedang bang azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya dia dapat sampai situ, lepas tu jatuh mati. Ya Allah, dapat bersyahadat. Subhanallah. Macam tu. Jadi video semalam tu kalau tuan-tuan dapat tengok, memang subhanallah. Apa dia kata? Saat sakratul maut.
Oh memang nampak macam tu dah terhuyung-hayang dia. Ya Allah kan. Sebab tu kita sama kita ni bila nampak kawan dah duduk macam tu, peluk-peluk dia. La ilaha illallah. Weh, kau ingat aku nak mati ke? Kan nampak ada kawan sebelah kan, nampak macam ada. Tu. Jadi kita lagi peluk dia. La ilaha. Woi, aku tak mati lagi lah. Tu. Allahu Akbar. Ya gelak-gelak juga tuan-tuan dan puan. Tapi itu pengalaman yang dapat kita tengok. Imam Masjid Muaz bin Jabal tengah apa? Nak jumping smash badminton. Tak dapat, mati. Tengah main badminton. Tu. Apa? Imam Masjid Al-Ikhlas Section 13. Ustaz Azam ke apa? 32 tahun. Ada ketemuan lah otak. Ya Allah, subhanallah. Ni macam seronok lah tengok tuan-tuan dan puan. Siapa yang paling senior dalam kelas kita ni? Saya tak mahu yang paling junior, yang paling senior. Yang over 65. 70. Tak ada? Tak mau mengaku. Ada ni 70. 70. Alhamdulillah. Tak apa, alhamdulillah lah. Alhamdulillah 70 boleh sampai masjid, sampai majlis ilmu. Apa nak lagi? 75 ada Allah bagi, 80. 98 ada lagi kawan kita baru ni. Baru sambut birthday. Kalau kenal lah dia. Every morning, jogging. Naik kuda. Sihat walafiat. Subhanallah. Saya ingat lagi 2 tahun kalau dia hidup. 100 tahun ibu-ibu. Tuan-tuan. Masya Allah. Kita ni semayang berdiri. Tuan-tuan dan puan. Semayang berdiri. 98. Ini 50 semayang. Semayang pakai kerusi dah. Tu. Jadi orang solat pakai kerusi ni orang berkedudukan. Orang yang solat berdiri ni orang ada pendirian. Yang tu sekian dimaklumkan. Jadi apabila Nabi Muhammad menyampaikanlah khutbahnya begitu, maka ramailah semua orang sedih mengingatkan diri masing-masing. Sebab kita buat iman, amal, taqwa ni bukan untuk orang lain, tuan-tuan dan puan. Untuk diri kita sendiri. Buktinya kita akan terpisah selepas salah seorang daripada kita meninggal dunia. Masuk dalam kubur, balik di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Kita akan berpisah dan terpisah daripada ibu bapa, suami isteri, keluarga dan anak-anak, rakan taulan dan jiran tetangga. Likulli imri'in minhum, sebab masing-masing fikir diri masing-masing. Kesibukan waktu itu tak boleh menyebabkan kita berfikir tentang keluarga. Situasi itu dijadikan begitu. Agak-agak situasi ini macam masa bila jadi macam tu tuan-tuan dan puan? Yang digambarkan kepada kita ketika berukuf di Arafah. Kan, apa yang pernah ada pengalaman buat haji, itulah yang dipesan oleh pihak tabung haji. Tuan-tuan dan puan, kita dah nak pergi ke Arafah ni. Tinggalkan ingatan kita kepada dunia, keluarga. Kita fikir tumpuan kita, tujuan kita nak selesaikan di Masyairil Haram. Duduk di Arafah, duduk di Muzdalifah, berada di Mina. Kita nak selesaikan segera. Kalau benda ni jadi masalah, akan rosak ibadah haji kita. Kan, diberitahu kepada kita, duduk di sana, fikir diri sendiri, selesaikan peribadatan tu baik-baik dan elok-elok. Tibanya masanya kini, ukuflah di Arafah, terbayanglah di sini, tempat berhimpun nanti, tempat berhimpun nanti. Perjalanan tu macam seolah-olah nak dibawa kita daripada kubur mahsyar menuju kepada Allah. Daripada Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jamrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah. Kan. Saya berpeluang buat lagu tu masa duduk dekat di Arafah ke di hotel, saya buat sekali lah.
Wah, memang apa, mendapat tepukan gemuruh lah sampai terlupa Pak Haji Hajah tu mereka sedang buat haji. Kan Allahu Akbar, tergelak sungguh lah kata. Dan memang tak ada apa benda nak buat tuan-tuan dan puan. Ni dah buat apa benda, memang itulah tumpuan kita. Kalau 40 hari duduk-duduk di sana, macam mana lah rumah aku, macam mana lah kucing aku ni mati ke hidup lah, macam mana lah, macam mana dia tak buat apa lah. Sedangkan itu yang kita nak bagi perhatian dan tumpuan. Subhanallah. Jadi akhirnya kata Allah SWT lagi, iaitu mereka akan mendapat pahala yang lebih besar di hari akhirat kelak kalau mereka mengetahui. Itu baru di dunia Allah tunjuk macam-macam kelebihan, lepas tu menyambung perjalanan masuklah ke kampung Bani An-Najjar. Sehinggalah Rasulullah SAW yang menaiki unta waktu itu disambut dan juga diminta untuk datang ke rumah. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad datang. Macam kita pada hari ni, ra'i-ra'i, orang yang kita suka, kita sayang, datang rumah saya, Tuhan ni doakanlah apa. Macam itulah dia orang pun nak buatkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ni tak mau bagi semua pihak terasa. Apa dia kata tuan-tuan dan puan dalam hadis? Aku hanya membiarkan unta aku berhenti di mana tempat dia nak berhenti. Maka dia berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tu. Jadi bila Nabi cakap begitu, orang terasa tak? Sebab unta yang buat keputusan, bukan dia buat keputusan. Kalau orang kata tak gunanya unta Nabi, patut berhenti kat rumah aku, dia marah unta, bukan dia marah kat Nabi. Jadi bijak juga Nabi Muhammad ni kan. Tapi dia duduk rumah Abu Ayyub bukan lama, 2 malam je. Lepas tu dah ada kehidupan, ada life, ada macam-macam urusan, banyak kerja. Bukan dah sampai tu nak relax goyang kaki ibu. Dah tiba pula orang nak menyerang lah, jadi perang Badar, jadi subhanallah. Nak menanti menunggu selama 10 tahun sebelum wafat tu, jadi hal yang macam-macam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan daripada Allah untuk kamu wahai Muhammad, kembali, come back ke Mekah bagi membukanya semula. Lama tu tuan-tuan dan puan. Bukan esok pergi tu patah balik terus dah. Dah membina macam-macam pembinaan. Selama ini kamu nak susah berdakwah di Mekah, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok mereka masuk Islam berbondong-bondong, ramai-ramai. Mereka sendiri yang akan memecahkan patung-patung berhala yang mereka sembah. Kami beri penghormatan, pecahkan patung berhala yang ada di dalam Kaabah ini. Lata, Uzza, Hubal. Subhanallah. Patung Nabi Ibrahim pun mereka buat duduk dalam Kaabah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Teruslah sucikan Allah, mohon minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad secara ringkasnya begitulah sejarahnya tuan-tuan dan puan. Cukup daripada saya. Walaupun ada lagi beberapa perkongsian yang boleh disampaikan, namun masa tidak mengizinkan. Saya terpaksa pulang kembali balik untuk mengambil anak balik dari sekolah. Jadi minta maaf banyak-banyak. Dengan itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak-banyak atas perkongsian tadi. Terdapat kekurangan kelemahan. Taqabbalallahu minkum.